Ya, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Zarif Atira binti Muhammad Arif. Nombor matrik C20A1323. Okay, saya akan bentangkan tentang peralatan dapur. Okay, dapur adalah bilik yang digunakan untuk penyediaan makanan yang biasanya dilengkapi seperti dapur, sinki untuk membersihkan makanan, mencuci, kabinet, peti sejuk, menyimpan makanan dan peralatan dapur. Masyarakat Melayu dahulu terkenal dengan alatan tradisional yang diwarisi sejak turun-temurun. Biasanya dia buat daripada kayu dengan buluh dan mereka juga akan mengukir semua alatan tu. Peralatan dapur tradisional sudah ada sejak manusia prasejarah yang mula bertani. Seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, penggunaan peralatan dapur tradisi ini semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh itu, usaha untuk melestarikan peralatan dapur tradisional adalah salah satu warisan kekayaan negara haruslah ditambah baikkan. Kelebihan menggunakan peralatan dapur tradisional ini adalah memiliki aroma khas di dalam setiap hidangan tu. Yang nak bandingkan dengan dapur moden yang boleh membahayakan sebab kebanyakannya semua menggunakan elektrik. Terdapat pelbagai alasan masyarakat yang menentang untuk menukar peralatan penggunaan memasak tradisional sebab dia peralatan moden ni lebih praktikal, tahan lama dan senang digunakan. Kedua adalah bentuknya lebih baik dengan teknologi yang canggih. Ketiga, terdapat perubahan status sosial dalam masyarakat yang diperpentingkan cepat masak apa semua tu. Okey, reka bentuk, fungsi dan bahan. Kewujudan pelbagai jenis peralatan kita dapat menjumpai dapur tradisional ini dalam komuniti di kawasan luar bandar. Sebahagian besar kehidupan masyarakat kampung masih mematuhi tradisi nenek-nenek moyang termasuk dalam penggunaan peralatan dapur tradisional. Setengah acara yang diadakan di luar bandar masih menggunakan peralatan dapur tradisional, contohnya dalam perayaan, upacara tradisional, upacara bacaan dan sebagainya. Teknologi pembuatan peralatan dapur tradisional sangat ringkas. Bahan yang digunakan semuanya dalam alam semula jadi seperti tanah liat, buluh, kayu dan batu. Yang pertama kita dapat lihat adalah labu sayur. Labu sayur masih digunakan sampai kini. Labu sayur terkenal di Kuala Kangsar dan dikatakan sejarahnya berasal dari Mukim Sayung. Sekarang dia dah dikenali sebagai cenderahati untuk macam apa kenuri apa semua tu, dan dia boleh digunakan untuk menyimpan air. Labu sayung dibuat daripada tanah liat dan satu-satunya pengeluar labu sayung di dunia ni adalah di daerah Sayung. Yang kedua adalah alat memarut kelapa. Ya, alatan ini merupakan peralatan dapur tradisional yang digunakan untuk mengukur atau memarut kelapa. Penggunaan kukuran ini merupakan salah satu alatan dapur yang penting kerana santan merupakan salah satu elemen terpenting dalam makanan, dalam masakan dan kuih tradisional Melayu masa dulu. Kini penggunaan mesin parut kelapa elektrik dan juga santan segera lebih kerap dilihat. Namun penggunaan kukuran ini masih relevan di kawasan kampung yang masih berpegang kepada kehidupan tradisional. Yang ketiga adalah acuan kuih. Acuan kuih bakar sangat digemari untuk penggemar tegar kuih tradisional.
Sebab dia mempunyai rasa yang berbeza bila kita guna hot yang tradisional punya. Dan kuih ni dimasak menggunakan arang dapur kayu. Dia rasa dan aromanya lebih unik berbanding yang dimasak dengan dapur moden. Seterusnya adalah dapur kayu. Pada masa dahulu, dapur kayu adalah perkara paling asal dalam sesebuah rumah. Dapur kayu biasanya berbentuk empat segi sama dan dibuat daripada beberapa keping papan lapis seperti sebagai dinding dan tapak. Tanah akan dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Kayu api akan digunakan sebagai bahan bakar utama. Untuk menyalakan api, mereka menggunakan buluh sepanjang 1 kaki untuk meniup unggun tu hingga menyala atau ketika api hampir padam. Dapur kayu biasanya diletakkan di luar rumah sebab dia mengeluarkan asap yang banyak. Ini dapur kayu sudah sukar didapati dan kalau ada pun digunakan sebagai alat pengganti untuk menjerang air dan membakar ikan. Seterusnya adalah lesung tumbuk. Lesung ini berfungsi sama seperti batu giling. Namun lesung digunakan dengan cara menumbuk bahan di dalam lesung tersebut dengan menggunakan alu. Pada zaman dahulu, lesung dibuat daripada batang pokok yang telah dipotong dan lompang di tengahnya. Manakala alu atau juga dikenali sebagai antam merupakan alat untuk menumbuk bahan di dalam lompang tersebut. Lesung dibuat daripada kayu jenis teras seperti kayu nangka atau kayu mengkula, manakala alu dibuat sama ada dari kayu nangka atau kayu halban. Penggunaan kayu ini sangat penting untuk mengelakkan lesung mudah pecah dan kayu jenis ini adalah tempat dan padat. Lesung ni boleh didapati dengan 2 saiz iaitu satu saiz besar dan satu saiz kecil. Dia bergantung pada banyak bahan yang kita gunakan untuk tumbuk. Dia sering digunakan untuk menghancurkan padi atau beras dan lain-lain lagi. Selain itu adalah tempayan. Tempayan merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan tuak, air barangan perhiasan dan ubat. Sesetengah masyarakat dahulu menggunakan tempayan untuk menimbuk baulu. Tempayan dibuat daripada bahan seramik. Mulut tempayan lebih besar berbanding dengan guri. Tempayan juga lebih besar jika dibuat. Terdapat pelbagai jenis tempayan iaitu tempayan mulut buaya, tempayan beras, taban dan gundang. Seterusnya adalah guri. Guri adalah alat yang digunakan untuk menyimpan air, garam dan lazimnya digunakan sebagai tempat menyimpan perkasam. Guri adalah sejenis tembikar bermulut kecil dan sempit. Guri terdapat dalam saiz kecil dan besar. Dia ni lebih kurang dengan tempayan tadi. Seterusnya adalah nyiru. Nyiru mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan seharian masyarakat dahulu. Bagi golongan petani, nyiru akan digunakan secara meluasnya pada musim menuai. Dia digunakan untuk mengurai dan menganginkan padi daripada hampa. Mengasingkan padi daripada hampa. Padi akan diangin mengikut arah angin bagi memudahkan hampa jatuh ke tanah. Nyiru juga digunakan oleh kaum ibu untuk mengasingkan beras daripada antah dan menampinya sebelum nasi ditanak.
Terdapat pelbagai kegunaan nyiru antaranya untuk menjemur ikan kering dan lain-lain lagi. Dia diperbuat daripada buluh. Bentuk-bentuk nyiru juga berbeza seperti bulat, segitiga dan bujur. Dan dua jenis nyiru iaitu nyiru jarang dan nyiru yang rapat. Bentuk dan jenis nyiru ni amat penting mengikut kesesuaian dan cara penggunaannya. Okay, ini sedikit sejarah peralatan dapur moden. Okey, pengisar dibuat dan pada tahun 1922 oleh Stephen Poplaski yang menciptanya. Okey, untuk cairan elektrik dicipta oleh Arthur Leslie Large pada tahun 1922 juga. Dan General Electric memperkenalkan cairan elektrik dengan pemotongan elektrik pada tahun 1930. Untuk pengadu elektrik juga dicipta pada 17 November 1885 oleh Rufus M. Eastman. Pengupas pula dibuat pada abad ke-19 dan banyak mencipta barangan dapur seperti pembakar roti, mesin pengupas kentang dan apel, pencincang makanan dan pemadat sausage. Untuk pembakar roti pula dijumpai pada zaman Rom dengan Tupperware adalah bekas plastik dengan penutup ketak udara yang dicipta oleh Earl Silas Tupper. Kesimpulannya, peralatan dapur tradisional Melayu merupakan salah satu elemen yang penting dalam kehidupan masyarakat, baik dahulu ataupun sekarang. Setiap satunya mempunyai tugas masing-masing untuk menyempurnakan aktiviti di dapur seharian. Oleh yang demikian, diharap generasi kini dapat mengenali serba sedikit tentang alatan tradisional ini walaupun tidak berpeluang menggunakannya. Ini hasil daripada rujukan semua ni. Terima kasih.